Bukhari, hadis mana baca? Lama cuti. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. Bab berkenaan dengan orang sempat satu rakaat daripada sembahyang asar sebelumnya terbenam matahari. Belum lagi terbenam matahari itu, orang sempat sembahyang satu rakaat. Tujuan utama Imam Bukhari di sini, dia nak menyatakan akhir waktu sembahyang asar. Dan maksudnya akhir waktu sembahyang asar ni ada sehingga terbenam matahari. Walaupun begitu, di sisi a'immah, imam-imam muhaddisin, imam mazhab, ada juga di sisi mereka ikhtilaf. Ada khilaf di sisi a'immah. Kebanyakan Syafi'i, di sisi Syafi'i, waktu sembahyang asar habis ketika timbulnya isfirarus syams, mula kuning matahari itu dah habis waktu asar. Itu di sisi kebanyakan Syafi'i. Dan juga di sisi sesetengah Syafi'i, waktu asarnya masuk tu mislah satu bayang, bagi sesuatu benda tolak bayang asal. Habisnya mislain, bila bayang bagi sesuatu dah jadi dua kali ganda. Ketika tu di sisi sesetengah Syafi'i, waktu asarnya dah habis. Tapi indal jumhur, di sisi jumhur a'immah, waktu asar kekal sehingga terbenam matahari. Jadi daripada terjematul bab,
sempat 1 rakaat sembahyang asar sebelum terbenam matahari. Daripada situ nampaknya Imam Bukhari juga cenderung kepada pandangan jumhur a'immah, iaitu waktu asarnya kekal sehingga terbenam matahari. Habisnya waktu asar tu ketika terbenam matahari tu. Sekiranya seseorang sempat sembahyang asar hanya 1 rakaat sebelum terbenam matahari dan 3 rakaat lagi dia sembahyang tu dah pun terbenam matahari, jadi di sisi jumhur a'immah dan juga di sisi Imam Bukhari, orang itu kiranya dia dapat sembahyang asar tu. Maksudnya tidak jadi qada sembahyang asar dia tu, kiranya ada sembahyang asarnya. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة أي ركعة. Dalam hadis ni ada sebut sajdatan. Dalam terjematul bab ni Imam Bukhari sebut rakaatan. Kalau zahir hadis tu, kalau kita kira zahir hadis tu, orang sempat 1 sajdah sebelum terbenam matahari, kiranya dia dapat sembahyang asar. Tapi maksud sebenarnya di situ sajdatan ay rakaatan, 1 rakaat. 1 rakaat itu maksudnya dia mula sembahyang asar, kemudian dia selesai 1 rakaat sehingga 2 sujud tu, maknanya dia kira sempat sembahyang asar tu. Jadi daripada cara Imam Bukhari dalam terjematul bab menyebut rakaatan tu, itu merupakan tafsir, huraian bagi maksud sajdatan yang ada dalam hadis tu. Maknanya sajdatan maksudnya rakaat, 1 rakaat. Idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba syamsu, sebelum terbenam matahari salah seorang daripada kamu sempat 1 sajdah, 1 rakaat daripada sembahyang asar, falyutimma salatahu, maka hendaklah dia tu sempurnakan sembahyangnya, sembahyang asar tu. Jangan kata dia pun sudah 1 rakaat terbenam matahari. Biasanya bila terbenam matahari, sebaik saja masuk waktu maghrib tu, biasanya masjid-masjid pun azan. Contohnya dia sembahyang asar lewat, bila dah 1 rakaat bunyi azan maghrib. Kalau begitu, berdasarkan perintah daripada Rasulullah SAW-nya, dia teruskan sembahyang. Jangan kata ketika tu dah masuk waktu maghrib, dah batal sembahyang asar tu, sembahyang asar tengah habis waktu asar, sebab tu tidak sah dan sebagainya.
tak timbul masalah-masalah tu. Jadi orang tu teruskan semayang asar, bermakna 3 rakaat lagi dia semayang dalam waktu maghrib tu. Wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu falyutimma salatahu. Dan begitu juga apabila salah seorang daripada kamu sempat satu sajdah, 1 rakaat daripada semayang subuh sebelumnya terbit matahari, maka hendaklah dia tu sempurnakan semayangnya. Jadi maksudnya 1 rakaat sebelum terbit matahari, rakaat yang kedua akan semayang selepas terbit matahari. Akan jadi begitu. Dan juga sesetengah muhaddisin bagi tahu tujuan Imam Bukhari daripada terjematul bab ni, dia nak isyarat kepada masalah khilafiyah yang ada di sisi a'immah. Masalahnya, khilafiyahnya, kalaulah seseorang itu dia sempat kurang daripada 1 rakaat, seperti mana menyebut dalam hadis sajdatan, kalau ambil maksud zahir tu 1 sajdah, sempat 1 sajdah tu kira sempat dah sembahyang tu. Jadi kalau begitu maknanya dia sempat tu kurang daripada 1 rakaat. Jadi persoalannya di sini, orang seperti itu kira dia ni dapat semayang asar ke ataupun semayang subuh ataupun tidak. Di situ ada pandangan berbeza di sisi imam-imam mazhab. Dan kalaulah orang tu sempat sebelum terbenam matahari ataupun terbit matahari, dia hanya dapat sebahagian, maksudnya kurang daripada 1 rakaat, kiranya dia tu tidak dapat semayang tu. Jadi maksudnya semayang dia dah jadi qada, tidak sempat nak kira semayang tu ada. Itu pendapat daripada Imam Malik, mazhab Imam Malik begitu. Dan satu lagi, kiranya yang dapat sebahagian juzuk semayang tu, dia tu dapat juga semayang tu. Itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Dan di sisi Imam Syafi'i ada 2 qaul, dapat 1 rakaat cukup, barulah kira dapat semayang tu. Dan 1 qaul lagi, dapat sebahagian semayang tu juga kira dia dapat semayang tu. Itu khilaf yang ada di sisi a'immah. Jadi berdasarkan maksud umum daripada hadis tu, a'immah mujtahidin keluarkan masail yang lain, seperti mana
seseorang menjadi Muslim, masuk Islam, ataupun budak jadi balik, ataupun wanita haidah datang darah itu berhenti darah, ataupun orang pengsan sudah balik. Jadi semua tadi berlaku sebelumnya terbit matahari, sebelumnya terbenam matahari, lebih kurang masa sempat. Kalau semayang 1 rakaat sempat semayang. Jadi maksudnya bagi mereka sempat masa begitu dengan keadaan-keadaan tersebut tadi, jadi fardu, jadi wajib semayang asar bagi mereka. Jadi orang masuk Islam, setelah dia masuk Islam tu, kiranya masa tu sempat 1 rakaat semayang asar. Begitu juga budak jadi balik, dan selepas dia balik tu sempat boleh semayang 1 rakaat sebelum terbenam matahari. Begitu juga wanita datang darah haid, terputus darah, orang pengsan jadi sedar, masa tu masih ada sedikit, kiranya sempat 1 rakaat semayang asar tu. Jadi di atas mereka semua tu, kiranya semayang asar tu dah jadi wajib. Walaupun dia tidak sempat masa, tidak dapat masa cukup untuk semayang 4 rakaat tu dengan sempurna. Jadi hukum yang sama juga dengan orang-orang hadapi keadaan tadi sebelum terbit matahari, sama. Dan satu lagi khilaf di sisi a'immah. Orang itu semayang, dia sempat 1 rakaat, jadi semayang subuh hampir dengan waktu terbit matahari. Semayang asar hampir dengan waktu terbenam matahari. Dia pun baru sudah 1 rakaat subuh contohnya, tiba-tiba terbit matahari, baru sempat 1 rakaat waktu asar, terbenam matahari. Kalau dah jadi begitu, di sisi jumhur, indal jumhur, ijma', tidak batal semayang. Bermakna teruskan sahaja semayang tu 1 rakaat subuh sebelum terbit matahari, 1 rakaat lagi selepas terbit matahari, akan jadi begitu. Asar pun begitu juga, 1 rakaat sebelum terbenam matahari, 3 rakaat lagi selepas terbenam matahari. Jadi di sisi jumhur dan juga di sisi a'immah salasah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, di sisi mereka juga tidak batal sembahyang tu, teruskan sahaja walaupun sedang terbit matahari, walaupun sedang terbenam matahari. Yang baki lagi di sudah sembahyang tu selepas terbit ataupun selepas terbenam matahari sekalipun, sembahyangnya sah, tidak batal,
dan tidak dikira qada sembahyang tu. Jadi ada, cuma di sisi Imam Abu Hanifah ada perlu kita tahu penjelasan yang menjadi khilaf daripada Imam Abu Hanifah tu. Katanya Imam Abu Hanifah dan juga dalam mazhab Hanafi sama, kalau orang tu sempat satu rakaat sebelum terbenam matahari, kiranya dia tu sempat sembahyang asar tu. Tapi orang tu sempat sembahyang subuh satu rakaat, kemudian sembahyangnya tidak sudah lagi, dah terbit matahari. Bahkan dalam mazhab Hanafi ada pendapat yang kata orang tu sembahyang subuh bila dia hampir sudah nak bagi salam. Jadi sebelumnya sedikit masa dia nak bagi salam tu, ataupun ketika dia belum selesai sembahyang tu, dah terbit matahari. Kalau begitu, sembahyang subuh tu batal, tidak sah, kerana sembahyang semula. Jadi Imam Salasah dan Jumhur ni kira sama, subuh dengan isyak maghrib tu sama, asalkan sempat satu rakaat tu kira sempat sembahyang, sama ada subuh ataupun maghrib. Yang bezanya di sisi Imam Abu Hanifah, kalau maghrib tu sama, sebelum terbenam matahari sempat satu rakaat tu kira sempat sembahyang maghrib. Subuh tu kalau tengah sembahyang, tengah tidak selesai lagi sembahyang subuh, tiba-tiba terbit matahari, kira sembahyang subuhnya batal, kena sembahyang semula. Itu pun kira sama di sisi Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Jadi macam mana kita nak faham? Agak jadi pelik sikit. Sembahyang asar tu selepas daripada terbenam matahari, sambung lagi 3 rakaat tu kira sah. Sembahyang asar tu jadi ada, tidak jadi qada. Macam mana pula dengan subuh? Subuh pun sama, sebelum terbit matahari sempat sebahagian, selepas daripada terbit matahari itu sebahagian. Sepatutnya kira samalah. Imam Abu Hanifah pun seperti imam yang lain, tapi ijtihad Imam Abu Hanifah di situ agak berbeza dengan imam yang lain. Apa kata Imam Abu Hanifah di situ? Jadi ada satu kaedah, satu usul di sisi Imam Abu Hanifah, iaitu orang tu apabila mula sembahyang, dia mula sembahyang tu dalam waktu mukhtar. Waktu mukhtar maksudnya kalau waktu sembahyang asar ni, waktu mukhtar ni sebaik saja daripada masuk waktu asar sampailah sebelum kuning matahari. Itu waktu mukhtar. Bila matahari itu dah mula kuning, itu dikatakan waktul karahah, waktu makruh. Subuh ni waktu mukhtar dia daripada mula masuk subuh tu sampailah terbit matahari tu kira komplit. Semua tu waktu mukhtar.
Jadi tidak ada di situ seperti asar, waktu mukhtar, waktu karahah, tidak ada. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, kaidah dia, bila sembahyang tu mula pada waktu mukhtar, mesti sudah pada waktu, dalam waktu mukhtar tu juga. Kalau mula waktu karahah, sudah tu waktu karahah, tak apa juga. Begitu. Jadi cuba tengok waktu sembahyang asar tu, orang tu sempat sembahyang asar 1 rakaat sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Jadi dia sempat sembahyang asar tu waktu mukhtar ke waktu karahah. Waktu karahah. Jadi dia pergi mula sembahyang asar tu pada waktu karahah, sudah pun waktu karahah juga. Jadi sama. Sebab tu di sisi Imam Abu Hanifah, orang sempat sembahyang 1 rakaat sembahyang asar tu, 3 rakaat lagi dia sembahyang selepas terbenam matahari, sah sembahyang asar dia. Jadi ada, tidak jadi qada subuh ni. Waktu mukhtar dia habis, sebaik saja terbit matahari. Bila terbit matahari kira waktu karahah. Jadi orang tu sembahyang subuh sempat 1 rakaat sebelum terbit matahari, sudah selepas terbit matahari. Jadi waktu tu tak sama. Mula tu waktu mukhtar, sudahnya waktu karahah. Di situ Imam Abu Hanifah kira tidak sah sembahyang subuh kalau dah jadi keadaan seperti itu. Itulah ijtihad Imam Abu Hanifah. Begitu. Dan di sisi a'immah salasah, mereka kira kalaulah orang itu sembahyang subuh 1 rakaat sebelum terbit matahari, sempat lagi 1 rakaatnya selepas terbit matahari, begitu juga dengan sembahyang asar. Jadi di sisi mereka a'immah salasah, walaupun awqat makruhah, waktu-waktu makruh, waktu karahah, itu kalau waktu sembahyang dalam waktu karahah, sembahyang jadi makruh. Tapi sembahyang fardu ni tidak jadi makruh. Yang kata makruh ni sembahyang sunat. Selepas daripada fardu subuh sampai terbit matahari, selepas fardu asar sampai terbenam matahari, itu waktu karahah, waktu zawal 3. Jadi waktu karahah sembahyang jadi makruh ni sembahyang sunat, sembahyang nawafil. Sembahyang fardu ni tidak jadi makruh. Jadi orang tu sempat 1 rakaat sebelum terbit ataupun sebelum terbenam matahari, teruskan dia sembahyang sudah selepas terbit matahari dan terbenam matahari, itu kira tidak makruh. Sebab itu sembahyang fardu. Di situ ada beza. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن Salim bin Abdullah an abihi, daripada ayahnya Salim, yaitu Abdullah bin Umar, annahu akhbarahu, sesungguhnya Abdullah bin Umar memberitahu kepada Salim,
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umami. Sesungguhnya kekalnya kamu, maksudnya kekalnya kamu di dunia pada masa yang berlalu dulu daripada kamu, daripada umat-umat itu. Jadi maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat masa hidup di atas muka bumi ini berbanding dengan umat yang dah berlalu sebelum umat Rasulullah SAW itu. Perumpamaannya, kama baina salatil asri ila ghurubi syamsi, seperti mana masa ada di antara sembahyang asar hingga terbenam matahari. Jadi itu menunjukkan masa hidup ataupun umur bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pendek berbanding dengan umat-umat dulu. Utiya ahlut tauratit taurata, ahlut Taurat diberi kitab Taurat, fa'amilu, kemudian mereka beramal dengan isi kandungan hukum ahkam yang ada pada Taurat itu. Utiya ahlut tauratit taurata fa'amilu, maksudnya mereka bekerja, bukan amal Taurat itu. Di sini maksud mereka bekerja hatta idzan tasafa naharun, sehingga apabila berlalu masa separuh hari, ajazu, mereka terasa lemah, maknanya mereka dah lemah, tak ada dah nak kerja lagi sekatu. Fa'utu khiratan, maka mereka diberi upah satu khirat. Summa utiya ahlul injila, kemudian pengikut kitab Injil, mereka diberi kitab Injil itu. Fa'amilu, mereka juga bekerja. Jadi maksudnya sambung kerja. Ila salatil asri, daripada setengah hari itu kerja sampai asar. Jadi yang tadi masa panjang, ini masa pendek pada yang tadi. Yang menerima Taurat itu masa dia panjang, yang menerima Injil itu masa dia pendek berbanding dengan mereka menerima Taurat tadi. Hanya dia dapat masa kerja sehingga waktu sembahyang asar. Summa ajazu, kemudian mereka menjadi lemah. Fa'utu khiratan, mereka juga diberi upah satu khirat. Summa utinal Qur'ana, kemudian kami diberi Al-Quran. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Taurat tadi umat Nabi Musa, Ahlul Injil itu
umat Nabi Isa. Ini yang diberi Al-Quran ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amilna ila ghurubi syamsi, maka kami bekerja membuat urusan sehingga terbenam matahari. Fa'utina khirataini, kami diberi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi sebagai upah 2 khirat. Faqala ahlul kitabaini, berkata kedua-dua kumpulan yang mempunyai kitab tu, kitab Taurat dan Injil tu, mereka kata, ai Rabbana, wahai Tuhan kami, a'taita haula'i khirataini, engkau berikan mereka maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu 2 khirat. Wa a'taitana khiratan, dan engkau bagi kepada kami satu khirat saja. Wa nahnu kunna aksara amalan, sedang kami lebih banyak kerja. Maknanya berbanding dengan yang bekerja waktu asar hingga terbenam matahari, dengan kerja sejak pagi sampai tengah hari, tak sama. Begitu juga dengan mereka kerja daripada tengah hari sampai petang, masuk waktu asar tu. Jadi yang pertama Ahlul Taurat, mereka dapat masa banyak, pagi sampai tengah hari. Yang kedua banyaknya Ahlul Injil, yang sedikitnya Ahlul Quran. Jadi umat, maksudnya umat Nabi Musa alaihissalam, mereka dapat umur panjang, dapat hidup lama atas muka bumi. Yang kedua banyak pengikut Injil, Ahlul Injil, dapat masa hidup atas muka bumi ni bagi umat Nabi Muhammad SAW ni sedikit kalau berbanding dengan Ahlul Taurat, Ahlul Injil tu memang sedikit saja masa. Qala Allah Azza wa Jalla, hal zalamtukum min ajrikum min syai'in. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, adakah aku menzalimi kamu sesuatu daripada ganjaran kamu, pahala kamu, ataupun daripada maksudnya daripada upah kamu. Mereka kerja dapat upah, tidak jadi zalim. Bila tanya, adakah aku menzalimi kamu daripada upah kamu sesuatu ataupun sedikit, dengan cara mengurangkan upah tu? Qalu la, mereka Ahlul Taurat dan Ahlul Injil kata tidak ada kekurangan apa-apa, sebanyak mana kerja sebanyak itu dah dapat upah. Wa huwa fadli, qala Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa huwa fadli, dan ia adalah
keutamaan daripada aku. Maksudnya bagi lebih dua akhirat dengan umat Nabi Muhammad SAW Ahlul Quran itu fadli, keutamaan daripada aku, kelebihan diberi oleh aku. Utihi man asya'u, aku berikan fadl itu, kelebihan keutamaan itu kepada mereka aku kehendaki. Terjematul babnya kita dah baca ni, perbincangan tadi sempat satu rakaat sebelum asar ni, daripada sembahyang asar ni sempat sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari. Jadi daripada situ Imam Bukhari dia hendak menyatakan waktu akhir, kesudahan waktu bagi sembahyang asar tu. Itu yang dia sebut dalam terjematul bab tu. Jadi di mana dalam hadis dikatakan munasabah dengan terjematul bab tu, maknanya apa yang disebut oleh Imam Bukhari dalam terjematul bab tu maksud yang sama. Itu mesti kita jumpa cari dalam hadis tu, sama ada potongan hadis, sama ada kalimah hadis. Jadi muhaddisin kata yang kita dah baca tadi, summa utinal qur'ana fa'amilna ila ghurubis syamsi. Situ penyesuaian dengan terjematul bab dengan hadisul bab. Di situ maknanya kerja sampai terbenam matahari. Isyaratan daripada situ Imam Bukhari nak menyatakan waktu sembahyang asar ni sudah pada waktu terbenam matahari. Dan satu lagi, daripada pembahagian masa sepanjang hari, daripada pagi sampai terbenam matahari, pembahagian masanya di situ Ahlul Taurat pagi sampai tengah hari, Ahlul Injil tengah hari sampai sembahyang, waktu sembahyang asar. Dan bahagian yang ketiga ni selepas asar sampai terbenam matahari. Jadi yang maunya dalam pembahagian masa tu, masa bagi Ahlul Taurat ni lama, yang kedua lama masa bagi Ahlul Injil. Jadi daripada situ ulama Ahnaf ni mereka dalilkan waktu sembahyang asar ni mislain, dua kali bayang bagi sesuatu selepas daripada tolak bayang asal tu. Itu dapati daripada maksud hadis tu. Macam mana dia ambil kepahaman di situ? Dalam hadis tu ada maksud menyatakan waktu asar ni mula mislain. Mereka kira begitu sebabnya mereka kata kalaulah waktu asar tu mula mislah, satu bayang bagi sesuatu, kalau begitu
waktu zuhur hingga asar ni akan jadi pendek. Waktu asar hingga maghrib ni agak panjang sikit. Kira-kira tu akan sama lebih kurang. Waktu zuhur dan waktu asar tu. Jadi contohnya pukul 1:30 sekarang kan masuk zuhur, 4:30 tu masuk asar. Jadi berapa jam antara zuhur dan asar tu? 3 jam kan? 1:30 zuhur, 2:30, 3:30, 4:30. Baik, 4:30 masuk asar sampai maghrib, 5:30, 6:30, 7 kan? Jadi lebih kurang 2.5 jam. Jadi kalau begitu, waktu zuhur hingga asar dengan asar hingga maghrib tu agak lebih kurang. Jadi tidak ada makna di situ waktu ahlul Taurat tu lama. Yang kedua lama waktu ahlul Injil, waktu kerja ahlul Injil. Kemudian waktu ahlul Quran. Jadi maksudnya waktu ahlul Taurat ni lama, waktu ahlul Injil ni yang kedua lama, kemudian waktu ahlul Quran ni pendek. Itu yang maksud Rasulullah SAW nak tu. Jadi waktu lama, waktu yang kedua lama lebih daripada waktu yang tiga ahlul Quran tu, walaupun mereka buat kerja lama dapat upah satu khairat. Umat Nabi Muhammad SAW ahlul Quran ni walaupun waktu kerjanya sikit tapi upahnya lebih daripada ahlul Taurat dan ahlul Injil. Itu yang maksudkan. Jadi kalaulah ambil maksud waktu asar tu mislain, maknanya sehingga terbenam matahari tu waktu tu tidak lama. Barulah nampak gambaran ahlul Quran ni waktu kerja tu tak banyak, tapi ganjarannya dapat lebih daripada ahlul Taurat dan ahlul Injil. Di situ dengan mengambil maksud begitu berdasarkan maksud hadis tu, Ahnaf kata waktu asar mislain. Bila dah 2 kali ganda bayang sesuatu, ketika itulah mula masuk waktu asar. Jadi mereka kata hadis ni dan terjematul bab ni menjadi dalil bagi mereka dan dengan sendiri menolak pandangan Imam Syafi'i. Itu kata Ahnaf. Begitu mereka ambil dalil dengan kefahaman seperti itu. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abu Musa al-Ash'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul muslimina wal yahudi wan nasara kamathali rajulin istajara qauman. Perumpamaan kaum muslimin dan Yahud dan Nasara adalah seperti seorang lelaki istajara qauman, mengupah satu kaum, satu golongan, satu kumpulan, ya'maluna, mereka kaum tu bekerja, lahu dirajulin, untuk lelaki itu, amalan, satu kerja, ilal laili,
sehingga waktu malam fa'amilu ila nisfin nahari, mereka hanya kerja sehingga separuh hari. Jadi dia upah ni untuk kerja daripada pagi sampai malam. Cuma mereka kerja sekerat hari saja, separuh hari saja. Faqalu, kemudian mereka kata, la hajata lana ila ajrika fasta'jara akharin. Mereka kata apa? Bagi kami tidak ada hajat keperluan kepada upah engkau tu. Cukup dah. Dapat satu khirat, sebut dalam hadis tadi. Jadi buat kerjanya pagi sampai gelap, pagi sampai waktu malam. Dia kerja sekerat hari saja. Upah pula kaum lain untuk sambung daripada separuh hari itu. Faqala, lelaki itu kata, akmilu baqiyata yaumikum, hendaklah kamu sempurnakan baki masa daripada hari kamu itu. Jadi maknanya daripada setengah hari yang golongan tadi berhenti itu, so sambung golongan yang kedua ni sudah sampai gelap juga. Tapi walakumul ladzi syarattu, dan kamu peroleh apa yang aku dah tetapkan itu. Maksudnya upah yang sama akan dapat. Jadi daripada pagi sampai gelap, so kerja untuk dapat satu khirat. Contohnya sekerat hari kerja bagi juga satu khirat tu. Jadi kamu sambung, masih ada lagi separuh hari itu. Berdasarkan syarat tu akan dapat juga ganjaran bagi kamu satu khirat. Fa'amilu hatta idza kana hina salatil asri qalu laka ma amilna. Mereka kerja sampai tiba waktu sembahyang asar. Mereka kata, bagi engkau hanya yang kami kerjakan itu. Maknanya sebanyak mana kami dah buat itu, sebanyak itulah bagi engkau. Kemudian mereka tinggal. Sudah masa yang dah janji itu. Fasta'jara qauman, lelaki itu upah pula kumpulan lain. Fa'amilu baqiyata yaumihim, supaya mereka kerja, teruskan, sudahkan kerja yang masih baki itu, waktu yang masih baki bagi mereka. Hatta ghabati syams, sehingga terbenam matahari. Fastakmalu, mereka sempurnakan ajral fariqaini, upah bagi dua fariq itu, dua kumpulan itu. Jadi contoh ni bagi bayangan pada kita, sepanjang hari kerja ada golongan pertama, mereka buat kerja separuh hari, sambung pula tak sudah lagi masa, tak habis lagi masa, tinggal. Jadi dua golongan tu masing-masing dapat satu khirat
contoh upah dia yang akhir tu dia dapat kesemua tadi satu kirat dua golongan tu campur dua tu dua kirat. Jadi akhir ni sudahkan, cukupkan, sempurnakan masa sampai terbenam matahari tu dia dapat semua. Tadi dapat dua, dia dapat dua. Jadi maksudnya orang dapat buat kerja pada akhir waktu ni, dia dapat semua hak tadi. Jadi muhaddisin kata di situlah mutabaqah, penyesuaian ataupun munasabah daripada hadis ni dan terjematul bab, iaitu orang sempat bahagian akhir tu dia dapat semua, seperti mana orang dulu dapat dua kirat tu dia dapat juga. Jadi daripada situ muhaddisin kata Imam Bukhari nak istidlal bagi orang sempat pada akhir waktu sembahyang asar, dia juga akan dapat keseluruhan sembahyang asar. Itu ijtihad halus daripada Imam Bukhari itu. Kita sambung insyaAllah. Babu waktil maghrib. Bincangan tentang waktu maghrib.